Buletin Didik 4 Oktober bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM sedang merangka penyelesaian menyeluruh isu kantin sekolah kurang kemampuan menampung kapasiti pelajar terutamanya di sekolah yang ramai murid. Menterinya Datuk Dr. Razzie Jidin berkata pihaknya menyedari ada antara sekolah berkapasiti padat ini terpaksa menjadualkan 5 sesi rehat yang bermula seawal jam 8.30 pagi. Ia berikutan kantin sekolah tidak mampu menampung bilangan murid yang datang serentak. Kali ini kita akan beri perhatian supaya anak-anak kita ini bila datang ke sekolah tak adalah dia dah rehat pukul 8.30 nak tunggu balik pukul 12.30 itu terlalu lama untuk mereka. Kita akan melaksanakan stock take untuk melihat berapakah sekolah yang terlibat atau yang mengalami perkara sebegini untuk kita selesaikan secara lebih menyeluruh. Let's find a permanent solution to this. Otherwise kita ad hoc ni dia tak selesai masalah. Beliau berkata demikian pada sesi sidang media selepas lawatan ke Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 92 siang tadi. Tambahnya KPM mendapat rungutan daripada pihak ibu bapa mengenai keadaan tersebut. Difahamkan kesesakan berlaku di sekolah yang mengalami peningkatan kepadatan murid sedangkan kantin hanya mampu menampung kapasiti asal jumlah pelajar. Dalam pada itu, KPM juga akan mempertimbangkan kebenaran murid makan dalam bilik darjah, terutamanya mereka yang membawa bekalan dari rumah. Bagaimanapun, ia memerlukan pemantauan yang menuntut penggunaan sumber manusia. Dalam perkembangan lain, 11 inisiatif membabitkan 3 teras utama dengan kos kira-kira 6.8 bilion ringgit adalah senarai harapan KPM pada bajet 2023. 3 teras itu membabitkan inisiatif untuk murid, guru dan infrastruktur. Datuk Dr. Razzie berkata permohonan peruntukan untuk inisiatif itu tidak termasuk bajet keseluruhan kementeriannya. Jelasnya, antara yang menjadi permintaan KPM untuk dilaksanakan pada tahun depan ialah pembelian peranti bagi kegunaan guru di seluruh negara, peningkatan kos rancangan makanan tambahan RMT serta kemudahan untuk murid berkeperluan khas. Berbanding kaki tangan lain yang dibekalkan dengan komputer dan komputer riba serta ruang kerja, guru tidak menikmati kemudahan sedemikian. Memandangkan kita bergerak ke arah mendigitalkan pendidikan, maka peranti untuk guru ini merupakan satu komponen yang amat penting kerana lepas ini banyak lagi perkara yang kita akan otomasikan dan juga kita akan digitalkan pendidikan kita, termasuklah dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Kita mahu guru menggunakan lebih banyak inovasi dan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran, dan dalam konteks dunia digital ini salah satu komponen paling penting adalah peranti untuk digunakan oleh guru-guru ini. Untuk tujuan itu, pihaknya memohon peruntukan 2.8 bilion ringgit untuk membekalkan peranti kepada guru-guru. Sementara itu, turut dipohon melalui bajet 2023, kadar RMT sedia ada sebanyak RM2.50 dinaikkan kepada kadar yang bersesuaian mengambil kira situasi semasa. Ia bagi membolehkan pengusaha kantin mendapat sedikit ruang untuk melaksanakan perniagaan masing-masing. Di samping itu, tumpuan juga diberikan kepada infrastruktur untuk murid berkeperluan pendidikan khas supaya golongan itu tidak ketinggalan dalam arus pendidikan perdana. KPM turut memohon peruntukan khusus untuk menggalakkan pendaftaran mata pelajaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM yang dilihat semakin merosot. Beliau berharap dengan pelaksanaan inisiatif ini, keseluruhan ekosistem pendidikan dapat terus ditambah baik dari semasa ke semasa. Ibu bapa pula menaruh harapan yang tinggi untuk kerajaan meningkatkan kawalan keselamatan di sekitar kawasan sekolah melalui bajet 2023 yang bakal dibentang Jumaat ini. Sebagai tonggak harapan masa hadapan, aspek keselamatan adalah perkara utama yang perlu dititik beratkan dan tidak boleh dikompromi. Kes penculikan kanak-kanak yang dikabarkan semakin berleluasa menjadikan ramai ibu bapa trauma dan khawatir untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Justru penambahbaikan fasiliti di sekolah dan pengambilan badan-badan luar untuk meningkatkan pemantauan terhadap keselamatan anak-anak menjadi harapan kebanyakan ibu bapa. Saya kalau boleh untuk keselamatan anak-anak lah, sebab sekarang banyak kes culik kan. Jadi kita memang risau untuk lebih daripada macam
untuk untuk keselamatan anak-anak. Macam pengawal keselamatan lebih banyak lagi lah. Setakat ni kita macam kurang sikit lah. Kalau boleh kita hire lagi macam sukarelawan untuk pantau anak-anak kita lebih lagi lah. Mungkin CCTV ke ataupun ikut bajet lah, tengok macam mana. Tapi bagi apa saya mungkin tempat untuk anak-anak kumpul, lepas tu mungkin ada CCTV. Kenapa abang rasa penting untuk CCTV tu? Mungkin orang-orang yang jahat tu dia akan lebih takut lah. Dia akan lebih takut. Sebab sekarang pun ada media sosial kan, viral, jadi benda ni dia cepat berkembang. Jadi mungkin diorang tak boleh bawa jauh lah. Bukan sahaja mencegah kes-kes jenayah, pengambilan badan-badan luar seperti rela dan sukarelawan juga dilihat penting dalam memastikan keselamatan lalu lintas anak-anak. Sebelum ni ada tapi tak cukup. Macam gaji dorang, income tak cukup bagi kan. Jadi dorang tak nak. Jadi tak cukup lah kira. Fahamlah gaji macam mana cikgu ke siapa dorang, itu pun dorang buat tabung untuk kutip. Macam mak bapak datang, siapa nak derma, dorang bagi untuk rela ni untuk dorang bekerja kat situ. Kira tambahan duit dorang. Selain aspek keselamatan, ibu bapa juga mengharapkan bantuan khususnya kepada golongan B40 dapat dipertingkatkan supaya anak-anak golongan ini turut sama mendapat pendidikan berkualiti seperti anak-anak lain. Saya rasa mungkin dapat bantuan susu ke untuk budak-budak kan. Sebab dia orang ni kesian, kadang-kadang pergi sekolah pun tak sempat nak makan kan. Lagi macam buku teks tu mungkin ada penambahbaikan lah. Bagi elok sikit kan. 46.2% daripada golongan belia memperoleh jumlah pendapatan bulanan kurang RM2,500. Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan sudah memperkenalkan pelbagai inisiatif bagi menangani isu pendapatan rendah. Ini termasuk perantis lepasan sekolah dan graduan yang membenarkan majikan menggaji pekerja berusia 18 hingga 30 tahun dengan menyediakan insentif RM900 sebulan. Kerajaan amat prihatin terhadap isu peluang pekerjaan yang menghantui golongan anak muda masa kini. Lebih-lebih lagi terdapat 46.2% hanya memperolehi pendapatan bulanan kurang daripada RM2,500 sebulan. Perdana Menteri berkata demikian pada Majlis Perasmian Idea Bina Negara 2022 di UiTM Shah Alam siang tadi. Kerajaan turut memperkenalkan pelan pembiayaan berjumlah RM150 juta yang disalurkan melalui Bank Simpanan Nasional BSN dan Agrobank khusus untuk golongan belia yang ingin menceburi bidang keusahawanan. Peruntukan RM4.8 bilion juga disalurkan menerusi inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia dan Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang memberi 600,000 peluang pekerjaan kepada golongan muda. Sementara itu, platform Digital Idea Bina Negara IBN yang membolehkan golongan belia mengemukakan idea dan inspirasi ke arah pembangunan negara menerima lebih 12,000 pandangan dari seluruh negara. Menurut Perdana Menteri, 57.9% penyumbang idea terbesar dalam platform itu adalah belia berusia lingkungan 18 hingga 21 tahun. Sebanyak 12% anak muda telah menyuarakan tentang isu politik dengan menyentuh aspek kestabilan, prestasi kerajaan serta kualiti dan kematangan pemimpin. Malaysia. Daripada jumlah itu, 12% belia menyuarakan tentang isu politik. Data dan maklumat yang diperoleh menerusi IBN itu akan membantu kerajaan dalam menyediakan inisiatif dan insentif bersesuaian untuk golongan muda.
Aplikasi MySejahtera akan dijadikan alat pengurusan kesihatan awam negara selaras Pelan Pendigitalan Perkhidmatan Kesihatan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, langkah itu bertepatan dengan syur Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC. Itu endorsement lah. MySejahtera dijadikan sebagai platform digital kesihatan awam negara. Jadi walaupun ada banyak teguran tentang isu-isu legacy yang berlaku sebelum Kementerian Kesihatan mengambil alih, isu pelantikan pada asalnya dan sebagainya, tetapi apa yang Kementerian Kesihatan telah usahakan apabila MySejahtera dipindahkan kepada Kementerian Kesihatan daripada MKN adalah untuk memastikan bahawa semua isu ini selesai. Memilikan data selamat dan ini boleh digunakan sebagai platform kesihatan awam. PAC hari ini membentangkan laporan pembangunan dan perolehan aplikasi MySejahtera di bawah KKM, Kementerian Keuangan dan Jabatan Perdana Menteri di Parlimen. Antara syur PAC ialah kerajaan harus memastikan pemilikan penuh dalam MySejahtera serta memberi jaminan bahawa data dalam aplikasi itu adalah selamat dan tidak akan disalahguna. MySejahtera dilancarkan pada 20 April 2020 sebagai usaha membantu pengawasan penularan COVID-19 di dalam negara. Ia kini dilengkapi ciri baru antaranya kad penderma darah selain membolehkan orang ramai mengikrarkan diri sebagai penderma organ. Mengetam, memukul dan menampi padi. Suatu ketika dahulu, itulah amalan tradisional untuk memproses padi sebelum berlakunya revolusi moden. Tak mahu ia terus dilupakan, sekumpulan orang lama dari kampung Utan Buluh di Arau, Perlis sepakat menghidupkan kembali amalan mukul padi. Aktiviti penuh nostalgia itu dilakukan secara bergotong royong. Meriahnya ia turut disertai orang lama yang pernah mengusahakan sawah dari perkampungan sekitar. Mereka bermula dengan aktiviti mengetam padi. Dengan menggunakan peralatan mengerat yang dipanggil renggam, padi pulut itu diketam pada bahagian tangkainya, kira-kira sejengkal dari tanah. Nampak mudah, namun segala-galanya dilakukan dengan kudrat manusia. Beginilah cara orang dahulu meleraikan padi dari tangkainya, iaitu dengan cara memukul padi. Kekuatan tangan amat diperlukan ketika memukul. Tak ingat zaman dulu. Kerak padi ni tanggung budak-budak dulu umur 10 tahun. Kalau umur 67. 67 lebih lah sikit. Kira 67 lah. Lepas tu belajar lah daripada pok dulu. Bawa sepak Tenggala dulu, nak bawa Tenggala ada sepak tak ada. Jadi tak ada makna nak buat tabik tu. Ada mana dulu. Lepas tu ada nyeru jarang, ada lesur menumbuk, ada untuk ayakkan padi. Untuk mendapatkan beras yang cantik, padi akan diayak untuk membuang hampas dan jerami sebelum ditumbuk dan ditampi berulang kali. Kesukaran setiap proses itu membuatkan mereka mengimbau kembali kesusahan yang dialami dahulu. Zaman sekarang ni dah pakai mesin. Dulu pakai tumbuk tu je. Macam tu. Susah sikit lah dulu. Dulu susah banyak lah. Kena potong, kena apa semualah. Kita buat program-program macam ni bukan apa. Kita nakkan imbal balik keadaan nostalgia yang lama-lama. Sebab orang lama-lama, orang yang baru-baru ni dia tak tahu. Dia lupa dah program-program yang lama-lama macam ni. Kita nakkan imbal balik dia orang. Sebagai simbolik kepada amalan mukul padi, mereka menyediakan wajik atau seperti disebut masyarakat Perlis, pulut kucai yang menjadi makanan kelaziman sewaktu musim tuaian. Sebuah syarikat teknologi Taiwan bergabung dengan pengendali syarikat perkhidmatan kereta api tempatan untuk projek yang wajar dijadikan contoh di negara lain. Mereka mengusahakan tanaman sayuran organik di stesen kereta api bawah tanah. Selain menggunakan sepenuhnya ruang kosong di stesen kereta api, hasil tanaman digunakan untuk hidangan salad dan makanan lain yang dijual di situ. 3，我们邀请贵宾们拉开我们的红布。 Metro Fresh dilancarkan di stesen Nanjing Fuxing di Taipei. Ia adalah ladang hidroponik berukuran 40 meter persegi yang menggunakan teknologi saintifik untuk mengawal pelbagai faktor bagi mendapatkan hasil sayuran terbaik. Naib Presiden Kanan Unimicro Julia Yang menjelaskan lampu LED digunakan bagi menggantikan cahaya matahari. Justru ia mampu dikawal bergantung kepada keperluan tumbuhan.
Pertumbuhan disusun secara menegak membolehkannya berfungsi lebih baik dalam ruang dan suasana yang terhad. Konsep hidroponik yang digunakan juga dapat mengelakkan kewujudan telur serangga yang boleh memusnahkan sayuran. Buat permulaan, pihaknya mengusahakan 180 beg daun salad dengan berat 200 gram setiap satu. Kira-kira 60 pelajar sekolah di Lanzhou, China menghasilkan lukisan sepanjang 100 meter sempena Hari Kebangsaan yang jatuh pada 1 Oktober. Lukisan bertemakan patriotism itu memperlihatkan momen-momen penting di China tahun ini. Antara peristiwa penting yang diterjemah ke kanvas ialah program angkasa lepas China dan tamasya Olimpik musim sejuk. Pelajar yang terlibat berkongsi keterujaan dapat menyumbang rasa cinta dan bangga mereka terhadap tanah air. 红笔给国旗添了一抹红色，我觉得很有意义。祖国在我心中，在每个中国人心中，祝伟大的祖国繁荣昌盛，一天比一天好。今天我特别开心，因为我热爱我的祖国。我的长大的梦想是要当一名画家，我要拿画笔画出五彩缤纷美丽的祖国。 Penduduk tempatan yang ditemui pula mengakui acara sebegini memainkan peranan penting dalam menyuntik semangat patriotism dalam jiwa generasi muda. Bukan itu sahaja, ia juga mampu memberi inspirasi kepada mereka untuk belajar bersungguh-sungguh, seterusnya menyumbang tenaga dan kepakaran kepada negara. Pelbagai memorabilia dan barangan terkenal daripada filem, televisyen dan dunia muzik akan menjadi rebutan dalam lelongan tahunan syarikat memorabilia Britain Prop Store bulan depan. Kembali diadakan secara langsung selepas pandemik, acara lelongan tahun ini menawarkan katalog lanjutan lebih 1,500 lot dengan anggaran nilai keseluruhan 11 juta pound atau kira-kira 58 juta ringgit. Antara barangan yang akan dilelong termasuk kostum Superman lengkap yang dipakai oleh pelakon Christopher Reeve dalam franchise Superman 1978-1987 dan sarung tangan hitam watak Star Wars Darth Vader. Terdapat juga salingan hardback edisi pertama Harry Potter and the Philosopher's Stone dari 2001. Memorabilia muzik diperkenalkan sebagai kategori baru tahun ini. Lelongan akan diadakan di Ibu Pejabat BAFTA di London dengan bidaan juga disediakan secara dalam talian atau melalui telefon pada 3 hingga 6 November. Sukan dimulakan dengan kejohanan squash terbuka Cleveland. Pemain squash kebangsaan juga pilihan utama kejohanan Ng In Yao tepati ramalan muncul juara selepas menumpaskan lawan dari Perancis Sebastian Bonmale. Turun berdepan lawan yang juga pilihan ketiga, In Yao mempamerkan corak permainan pantas untuk menamatkan aksi set pertama 11-9. Memasuki set berikutnya, Bonmale kembali bangkit memberikan tentangan sengit sekaligus mendominasi perlawanan 11-6. Dan harapan Bonmale untuk meneruskan momentum kemenangan itu pada aksi seterusnya tidak kesampaian apabila In Yao yang juga pemain ranking ke-26 dunia memastikan gelaran juara menjadi miliknya dengan keputusan 11-9 dan 11-3. Seramai 30 pemain lelaki bawah 21 tahun telah dipanggil menyertai kem pemilihan menjelang kejohanan hoki Piala Sultan Johor edisi ke-10 dari 22 hingga 29 Oktober ini di Johor Bahru. Daripada senarai 30 pemain itu, 3 daripadanya pernah beraksi di Piala Dunia Remaja 2021. Skuad hoki lelaki bawah 21 tahun kebangsaan mula menjalani latihan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil semalam. Kesemua 30 pemain yang dipanggil hadir melapor diri dan mereka akan dinilai daripada pelbagai aspek, bukan hanya di dalam padang, malah di luar padang. Kita telah tetapkan satu benchmark yang tinggi untuk pasukan ni. So antaranya kita nak tengok kesungguhan diorang terutama dalam padang. Satu dari segi disiplin, luar dan dalam padang. Dan paling penting ialah kesungguhan diorang tu lah. Kita nak tengok diorang punya fighting spirit, mentality diorang, orang kata winning mentality dalam padang lah. Itu antara kriteria yang kita tengokkan. Dan juga dari segi fizikal lah. Pagi ni sesi pertama diorang. So kita pun tak nak start dengan terus tough untuk diorang. So kita bagi diorang a bit rhythm untuk this week.
3 pemain yang pernah beraksi di Piala Dunia Remaja 2021 iaitu Cik Syahrul Azmi, Cik Saupi, Sharman Makti dan Muhammad Syamir Rizmi Muhammad Syamsul diharap mampu membimbing pemain lain yang rata-ratanya tidak mempunyai pengalaman beraksi di pentas antarabangsa. Skuad ini dijadual mengharungi 2 aksi persahabatan menentang Australia dan Great Britain pada 18 dan 19 Oktober ini. Pelari menara negara So Wai Ching sekali lagi mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa apabila menjuarai pertandingan mendaki anak tangga Space Needle di Amerika Syarikat. Lebih istimewa, pelari berusia 28 tahun itu turut berjaya memecahkan rekod milik pelari tuan rumah Tristan Roth pada 2019. Selepas menjuarai larian menara US Bank di Los Angeles Jumaat lalu, Wai Ching sekali lagi berjaya menghadiahkan pingat emas buat negara ketika beraksi di Space Needle. Jago berusia 28 tahun itu cemerlang menakluki 49 tingkat dan 832 anak tangga dengan catatan 3 minit 50 saat sekaligus memecahkan rekod 4 minit 16 saat yang dilakukan pelari menara Amerika Syarikat Tristan Roth pada 2019. Selepas ini, Wai Ching akan menyertai pertandingan larian menara di Empire State Building, New York pada 6 Oktober bagi mempertahankan kejuaraan dalam kategori lelaki elit yang dimenanginya tahun lepas. Perlumbaan terakhirnya di Amerika Syarikat adalah di One Tampa City Center, Florida pada 8 Oktober. Pameran seni imersif terbesar di London mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Fazilah Niara, selamat dan Assalamualaikum.